Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. قال الشيخ المؤلف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأشار إليه صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه فقال: Inna nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyarah. Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Faqala at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, ataupun boleh kita terjemahkan tata cara ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 4 untuk tulisan bahasa Arabnya tu, dan muka surat 9 yang bahagian terjemahannya. Kita undur sedikit ke atas sekali itu, bahawa awal-awal yang mengingat dan menimbulkan kebulatan tekad seseorang hamba Allah itu untuk melakukan ibadah. Sebab kita bila datang ke dunia ini, arus dunia ini dia menghanyutkan, menyebabkan kita jadi lalai. Walaupun kita tahu dan kita yakin bahawa setiap daripada kita akan datang kepada dia itu hari yang terakhir dia hidup di dunia. Tetapi nafsu dan juga syaitan menyebabkan kita lalai daripada tujuan kehidupan kita. Alhamdulillah, manusia itu juga berubah ke arah kebaikan. Daripada dia lalai, dia tidak melakukan amal ibadah, bahkan dia mungkin bergelumang dengan maksiat, dia boleh berubah jadi baik. Jadi ini yang diceritakan. Yang mula-mula mengingat dan menimbulkan kesedaran ini dan keazaman ini untuk orang itu melakukan ibadah dan sanggup dia melalui jalannya yang sukar itu ialah dengan datangnya lintasan hati yang suci, yakni ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan taufik, yakni Allah bagi dia buat satu perkara itu sesuai dengan ridha Allah. Taufik ilahi yang khusus, dan itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya, firman Allah Taala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurim mir rabbih. Maka adakah orang yang dilapangkan oleh Allah Ta'ala dadanya itu untuk menerima Islam, lalu dia itu berada di atas nur hidayah daripada Tuhannya,
sama ke dengan orang yang hatinya masih keras? Tak sama. Kita telah ceritakan dalam kuliah maghrib semalam, orang yang tidak dapat hidayah dengan nama Islam pun dia dah rimas. Dia rasa berat, dia rasa menyusahkan, dia rasa mengungkung kebebasan, ya, dan sebagainya. Tetapi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam itu tanda dia dapat hidayah. Dia rasa bersemangat. Dia rasa satu ketenangan. Dia rasa satu keindahan untuk dia itu beramal ibadah dan mengamalkan syariat Islam. Rasulullah SAW sebagai sahibus syar'i yang mempunyai syarak, ya. Sebab apa yang Nabi SAW cakap, apa yang Nabi SAW buat, apa yang Nabi SAW iktiraf, itu menjadi syariat bagi umat. Telah juga mengisyaratkan tentang hal ini, tentang datangnya hidayah dalam hati seseorang itu dengan sabda baginda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wan syarah. Sesungguhnya cahaya, yakni cahaya hidayah. Tak adalah macam filem kan nampak. Kalau filem-filem Indonesia kan nampak cahaya masuk dalam diri orang tu. Ya, itu hanya efek saja. Dalam dunia biasa ni tak adalah kita nampak cahaya masuk. Tapi ada tanda dia, iaitu orang itu merasa dadanya itu luas dan lapang. Hatinya merasa luas dan lapang. Tapi hati ni kan tak nampak. Benda tu tak perasan adakah lapang luas itu. Maka ditanya oleh orang, oleh sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila masuk cahaya dalam hati orang ni ada tanda tak? Yang dengan tanda itu dia boleh tahu bahawa cahaya hidayah telah masuk ke dalam hati. Lalu Nabi SAW menjawab, ada tanda dia. Pertama, at-tajafi andaril ghurur. Pertama, dia sudah rasa, asalnya tajafi ni rasa kering, rasa tawar, rasa hambar dengan negeri yang penuh dengan tipu daya. Mungkin satu masa dulu dia seronok, rasa semangat untuk orang angkat dia pada satu jawatan, rasa terliur untuk mendapatkan kemewahan, ya. Tapi bila masuk cahaya ni, dia rasa semua tu dah tawar. Dia rasa semua itu tidak membawa satu erti yang berpanjangan. Dia rasa semua itu adalah satu perkara yang kalau dapat sekalipun pasti akan ditinggal. Sebab nature dunia ni, bila kita mengejar dunia, dapat belum pasti. Ramai je orang yang kejar-kejar tak dapat pun. Yang kedua, kalau dapat belum pasti membawa manfaat. Tidak sedikit orang dia berjaya mendapat apa yang dia cita-citakan, tetapi apa yang dia cita-citakan tu nampaknya menyebabkan dia jadi lagi teruk, lagi mudarat dalam hidup dia, dunia dan juga agama dia. Yang pasti dengan dunia ni, dapat tak dapat akan ditinggalkan. Jadi akhirnya rasa tawar hati dia. Yang kedua adalah wal inabatu ila daril khulud. Dia cenderung untuk kembali kepada negeri yang kekal. Fokus dia sudah menjadi kepada akhirat. Apa saja yang dia buat, baik nampak zahirnya itu urusan dunia ataupun urusan agama, tetapi tujuan dalam hati dia itu untuk membawa itu sebagai bekal ke negeri akhirat. Ya, inilah tanda yang ketiga, al-istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orang tu bila masuk hidayah dalam hati dia, dia sentiasa bersedia untuk mati sebelum datangnya kematian. Sentiasa dia rasa tu maut itu boleh datang pada bila-bila masa. Sebab itu sebahagian daripada imam-imam solat, mereka berpesan sebelum menunaikan solat, sallu salatal muwaddi'. Hendaklah kamu sembahyang orang yang ucap selamat tinggal. Maknanya kalau kita boleh bayangkan, kita tahu itu adalah sembahyang kita yang terakhir, tentu kita akan lakukan dengan yang paling baik, dengan yang paling khusyuk. Yang selalu kita boleh bayangkan adalah yang berlaku kepada the last prisoner, banduan akhir, banduan yang mana dia sebenarnya telah dijatuhkan hukuman mati. Mungkin dia dah buat rayuan, mahkamah rayuan tolak, bawa ke mahkamah persekutuan pun tak terima, bawa ke lembaga pengampunan pun ditolak juga permohonan dia. Ya, kan ada lagi dah masuk penjara pun
boleh keluar balik kalau dapat pengampunan. Tak dapat. Bila tak dapat, ditetapkanlah tarikh untuk dia itu digantung hingga mati. Kalau di negara kita kan hukuman mati dilaksanakan dengan cara digantung hingga mati. Jadi saya pernah bersembang, wallahu alam lah betul tak betul, orang yang kerja dekat penjara lah cerita. Kata dia sebelum dijalankan hukuman mati itu akan diukur dulu tinggi dan berat badan dia, sebab nak cari tali yang sesuai. Kalau tak nak terlampau kuat nanti jatuh sampai putus leher, dan tak nak juga terlampau lambat nanti dia terseksa, tergantung lama tak mati-mati. Jadi nak bagi ngam-ngam tali tu. Pertama kita dah boleh bayangkan apa perasaan orang tu ketika dia diambil berat badan dia dan diukur ketinggian dia. Ni bukan ukur nak buat baju raya. Ataupun orang nak kahwin, ukur nak pakai baju pengantin, seronok. Masa ukur baju tu dah seronok dah. Ini ukur nak buat tali gantung. Kemudian saya difahamkan juga pihak penjara ni dia ada peruntukan sekian ringgit untuk the last meal. Untuk banduan tu cakap dia nak makan apa. Nasi kerabu, masak lemak, KFC, apa sahajalah. Pihak penjara akan cuba penuhi dalam bajet tu lah. Tapi katanya kalau lebih-lebih sikit pun mereka pejam mata lah bagi last meal kan. Dia punya makanan yang dia minta tu yang terakhir. Dan saya pernah bacalah cerita, wallahualam betul tak betul. Kan dulu ada penjenayah yang terkenal Botak Chin. Botak Chin. Dia kan dijatuhkan hukuman mati. Katanya dia minta KFC. Tak habis makan 2-3 suap, tak habis. Sebab otak dah fikir aku akan mati. Tapi dia orang kafir lah, orang bukan Islam. Kalau orang Islam boleh jadi dia dah insaf. Ada juga pegawai-pegawai yang cerita, dia kata ada pun banduan akhir ni yang bila datang dia orang cek, tiap-tiap malam dia tahajud. Dia sembahyang apa tu sunat dan sebagainya, bertaubat kepada Allah Taala. Jadi bayangkan hari yang dia akan digantung tu. Katanya selepas sembahyang subuh akan dilaksanakan. Sembahyang subuh dia yang terakhir itu macam mana agak? Bahkan tidur dia pada malam tu macam mana agak? Itu yang dimaksudkan tu bersedia untuk kematian. Tapi kita ni relax je. Sebab tak dia beritahu. Padahal boleh jadi kita tu mati awal pada banduan tu. Banduan tu nak digantung minggu depan katanya. Kita mati besok. Tapi kita taklah bersedia sangat. Dan mungkin kematian seseorang tu lebih ngeri lagi daripada digantung. Kan ada yang mati terbakar, mati terhempas, macam-macam lah. Sampai berkecai mayat. Padahal boleh jadi lebih ngeri lagi. Tapi kita tak rasa sebab kita tak diberitahu. Macam banduan tu dah diberitahu. Laksana hukuman mati ni hari sekian, pukul sekian kamu akan digantung hingga mati. Tapi kita dah diberitahu oleh Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasai kematian. Maka ini perlu kepada hidayah. Bila dapat hidayah, barulah orang itu dia akan bersedia untuk mati. Kalau tidak, na'udzubillah, kadang-kadang kita tengok dalam video-video YouTube, dah pangkat datuk dah bercucu, masih berdangdut lagi atas pentas. Dah berdangdut atas pentas, bini pula datang tarik telinga, turun suruh balik rumah, marah dia. Jadi ini tak masuk hidayah. Kita bimbang. Maka kita sentiasa memohon daripada Allah Ta'ala hidayah dan taufik itu. Qala rahimahullah ta'ala, fa idza khutira biqalbil abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'ami alayya. Apabila terlintas dalam hati seorang hamba, mula-mula sekali dia mula perasan, aku dapati diri aku ni dikurniakan dengan nikmat yang pelbagai.
daripada kenikmatan seperti al-hayat, nikmat hidup. Kalau dah tak hidup, tak adalah nikmat. Tengok orang yang dah jadi jenazah tu, nasiblah. Orang letak di mana? Letak di tepi, letak di tengah. Tak diangkat, di situlah dia duduk. Tak adalah apa nikmat lagi, dah mati. Yang mati jasad dia pun, yang orang kata apa? Lumpuh separuh badan. Itu pun dah hilang nikmat dah. Wal qudrati, dan juga nikmat kekuatan. Nikmat-nikmat ni biasanya dah hilang baru orang perasan. Kan? Kita yang boleh bergerak ke sana kemari tak terasa sangat nikmat tu. Tapi orang yang terpaksa mengesot nak bergerak, dah lumpuh dah apa, dia nampak nikmat betul dapat bergerak. Wal aqli, nikmat akal. Wal nutqi, nikmat boleh bercakap. Pernah tengok orang kena stroke, dia cuba nak bercakap, struggle. Dia nak cerita pada kita, tapi kita pun tak faham apa dia cakap. Kan kadang-kadang stroke ni dia efek kan, orang tuanya kebolehan. Awal baru masuk gear 1, bunyi warning lah. Baik. Jadi kalau hilang nikmat bertutur, hilanglah satu nikmat yang menjadi ciri khas kepada yang dinamakan insan. Ta'rif insan tu adalah al-haywan an-natiq. Jadi katakan manusia itu adalah benda hidup yang boleh bercakap. Tapi burung kakak tua pun dia boleh bercakap, dia boleh bunyi ya. Dia boleh tiru bunyi. Dia tak faham apa yang dia cakap. Benda tu dia dilatih, dia biasa dengar, dia boleh tiru bunyi itu. Tapi yang betul-betul boleh bercakap dengan kefahaman, itu adalah manusia. Hilang tiba-tiba. Wasairil ma'ani syarifati, dan juga sekalian perkara-perkara yang mulia, wal lazati, dan kelazatan, ma'amayan sarifu anni min durubil madar wal afat, dan dia mula perasan bahawa banyak kemudaratan dan juga penyakit-penyakit, bala bencana, Allah selamatkan dia. Orang lain kena macam ni, orang lain ditimpa penyakit macam ni, dia tak kena. Lalu dia mula perasan, wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman, sesungguhnya bagi segala nikmat ni pastilah ada yang mun'im, yang memberi nikmat. Yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi, yang mana sentiasa yang memberi nikmat ini menuntut aku supaya bersyukur kepadanya dan berkhidmat kepadanya. Fa in ghafaltu an zalika fayuzilu anni nikmatahu wa yuziquni ba'sahu wa nikmatahu. Lalu sekiranya aku lalai daripada bersyukur dan berkhidmat, lalu Allah yang memberi nikmat menghilangkan daripada aku nikmatnya dan memberi pada aku siksaan dan juga bala bencana. Dia mula sedar bahawa hidup dia ni di tangan Allah Ta'ala. Wa qad ba'atha ilayya rasulan ayyadahu bil mu'jizatil khariqati lil adati al kharijati an maqduril bashar. Lebih pada itu, bukan setakat kita ni dikurniakan nikmat untuk kita ni berfikir tentang siapakah yang memberi nikmat kepada kita, apakah tuntutannya. Bahkan Allah Ta'ala telah membangkitkan seorang Rasul yang Allah kuatkan dia dengan mukjizat yang mencari adat, yang luar dari kebiasaan, yang luar daripada kemampuan manusia. Wa akhbarani bi anna li rabban, lalu Rasul telah memberitahu kepada aku bahawa aku itu mempunyai Tuhan. Jalla zikruh, yang maha agung sebutannya. Ini bukan Tuhan sebagaimana yang direka oleh orang-orang kafir. Dia reka sendiri, dia bentuk sendiri macam mana rupa, ya. Mata terjegir macam mana, hidung macam mana, tangan banyak mana. Bukan. Ini Tuhan yang sebenar, Qadiran, yang maha berkuasa, Aliman, yang maha mengetahui, Hayyan, ya, yang hidup, ya, bukan yang beku kaku, bukan. Muridan, yang ada kehendak. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki itu yang berlaku. Mutakalliman, yang maha berkata-kata. Ya'muru wa yanha, Tuhan yang memerintah dan mencegah. Jadi agama kita ni bukan agama rekaan. Agama kita ni agama yang memang datang daripada Tuhan.
qadiran ala ayu aqiba in asaituhu. Tuhan yang maha berkuasa untuk menjatuhkan hukuman sekiranya aku engkar kepada perintahnya. Wa yusibu in ata'tuhu. Dan yang berkuasa memberikan pahala dan balasan baik sekiranya aku taat kepada dia. Aliman bi asrari. Bahkan lebih pada itu, yang maha mengetahui segala rahsia-rahsia aku. Kita manusia ni ada rahsia. Ada benda-benda yang tersembunyi. Dan mujurlah Allah sembunyikan sebahagian daripada keaiban kita. Kalau Allah dedahkan keaiban kita, mungkin orang tak nak pandang pun kepada kita. Allah tahu, tapi Allah tutup. Ya, kita kata ya sattar, wahai yang maha menutup. Ustur uyubana, tutuplah keaiban-keaiban kami. Jangan kita ingat orang ni lebih teruk pada kita. Barangkali kita lebih teruk pada dia. Cuma beza dia, orang tu aib dia tu terdedah. Kita aib kita ni Allah tutup. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan apa yang bermain dalam fikiran kita pun Allah tahu. Wa qad wa'ada wa au'ada, Allah telah menjanjikan balasan baik dan memberi amaran dengan balasan yang buruk. Wa amara bil tizami qawani syar'i, dan Allah memerintahkan kita itu supaya patuh dengan undang-undang syarak. Kan sehari dua ni viral, ada abang food panda je, motor dia kena sita. Jadi dia jalan kaki lah bawa kotak makanan tu. Jadi ramailah orang simpati. Memanglah kita simpatilah orang nak cari makan, nak cari apa, tak ada motor. Tapi nak buat macam mana? Undang-undangnya kata kalau ni kena ada road tax. Kan? Itu baru undang-undang manusia. Dia pun dia kata saya salah. Saya salah nak buat macam mana? Tak bayar road tax. Itu baru undang-undang manusia pun kita kena patuh. Tak patuh tak pasal-pasal. Motor kena tarik. Lagi mungkin kena bicara dekat mahkamah. Lagi kalau dapati bersalah mungkin kena denda. Apatah lagi undang-undang Allah Ta'ala, undang-undang syarak. Allah yang menguasai segala-galanya. Turun naik nafas kita di tangan Allah. Sedetik kalau Allah kendaki tak bernafas dah kita. Fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun idh la istihalata lidzalika fil aqli bi awwalil badiha. Maka terdetiklah dalam hati dia bahawa segala-galanya itu adalah mungkin. Mana Allah hilangkan nikmat, Allah timpakan bala itu mungkin berlaku. Kerana perkara itu tidak mustahil pada akal. Sebentar lalu pun kita tahu perkara itu mungkin berlaku. Bukti sekeliling kita. Orang yang dahulunya kaya jatuh bankrupt. Ya. Orang yang dahulunya berkuasa masuk penjara. Berlaku di keliling kita, ambil iktibar. Jadi nasib aku ni akan tunggang terbalik itu mungkin. Fayakhafu ala nafsihi inda zalika wa yafza'u. Maka masa itu dia rasa takut keburukan itu menimpa diri dia dan dia merasa gerun. Fahadha khatirul faza'il ladhi yunabbihul abda wa yulzimuhul hujjata. Maka inilah lintasan kegelisahan yang menyedarkan seorang hamba dan menetapkan hujah ke atas dia. Dah tak ada hujah. Ni orang dah ketuk pintu dah, kenapa tak buka? Wa yaqta'u anhul ma'zirata, dan memotong daripadanya sebarang keuzuran. Tidak ada excuse lagi dah. Yalah, selama ni tak ada orang ketuk, tak ada orang beritahu. Ni dah ada panggilan dah. Dah sampai surat dah. Dah tak ada excuse. Wa yuz'ijuhu ila nazari wal istidlal, dan mengejutkan dia untuk dia itu merenung dan mengambil dalil. Melihat pada alam ni, membawa dia melihat kepada kekuasaan, keesaan dan juga kesempurnaan Allah Ta'ala. Macam orang ditimpa masalah lah, kan kadang tak boleh tidur. Pusing sana, pusing sini. Ya. Isteri tanya, kenapa bang? Tak ada apa, panas kata dia. Padahal dalam otak macam-macam. Hutang tak berbayar. Ya. Majikan pula marah, panggil, gugut nak buang kerja. Ya. Itu tak boleh tidur. Ni macam mana orang yang gelisah, bimbang kalau dia itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yahtajul abdu inda zalika wa yaqlaqu
maka itu ada satu bentuk kegoncangan dan kegelisahan pada hamba itu. Wa yanzuru fi tariqil khalasi wa husulil aman lahu. Maka dia pun mencari-carilah apa jalan nak selamat, nak lepas daripada bahaya ni, dan untuk mendapatkan satu bentuk keamanan. Mimma waqa'a biqalbihi, apa yang sedang menghantui dalam hati dia tu, dia tu cari macam mana nak lepas diri ni. Au sami'a bi uzunihi, atau apa yang dia dengar dengan telinga dia. Falam yajid fihi sabila, maka dia tak jumpa satu jalan pun. Siwan nazari bi aqlihi fid dalail wal istidlali bi san'ati ala sani'i, kecuali dia perlu berfikir gunakan akal dia. Hati-hati ya, zaman kita ni ada golongan yang memperlekehkan menggunakan akal. Bila kita belajar akidah, kita cerita dalil akli, dalil nakli, kata dia kita tu orang falsafah, ahli kalam kata dia. Yang dia itulah yang kononnya salaf. Kita ni orang salaf kata dia. Kita punya akidah simple dia, tak ada guna-guna akal. Loh, sejak bila pula akidah tak guna akal? Dengan akal itulah orang tu dapat keyakinan dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Sebab tu Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak gunakan akal? Sebab itu Allah ceritakan nasib orang ahli neraka, maqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka itu mereka merintih, kalaulah dahulu kami di dunia itu kami mahu mendengar dan kami mahu menggunakan akal, tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka. Mana tak guna akal ni salah satu sebab masuk neraka. Hati-hati. Zaman sekarang ni dia rasa konon itulah salaf. Siapa kata salaf tak guna akal? Kalau mereka guna akal lah mereka beriman pada Nabi SAW. Kalau tak, apa beza manusia dengan binatang kalau tidak guna akal? Dia kata kita lebih guna akal. Bukan. Kamu yang terlajak tak guna akal, sehingga kamu menisbahkan kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang tidak layak dengan Allah. Allah yang kata. Allah tak kata macam kamu kata. Ya, bila Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan berarti Allah mengatakan Allah duduk atau bertempat. Kamu yang faham macam itu. Kenapa kamu tidak ikut kefahaman para ulama? Kenapa kamu nak ikut fahaman yang tasbih? Hati-hati. Jadi, orang tu dia kena berfikir guna akal. Akal itu dia melihat kepada dalil-dalil. Alam ni menjadi bukti yang bercakap tentang kewujudan Allah Ta'ala. Jadi orang yang etis tu sebenarnya dia tak guna akal. Dia kata, mana ada nampak Tuhan? Mana ada pernah dengar suara Tuhan? Ya. Mana ada pernah pegang Tuhan, kata dia. Macam ni mana ada? Benda macam ni mana wujud? Dah. Dan dia kata, untuk kita percaya sesuatu, hendaklah dengan bukti. Tak ada bukti Tuhan wujud, maka tak boleh percaya kata Tuhan itu wujud. Kalau kita pakai logik yang sama, untuk kamu percaya pada sesuatu, kena ada bukti. Cuba buktikan Tuhan tak wujud. Dia kata, kami tak boleh buktikan. Sebab kami bukan percaya Tuhan tak wujud. Habis itu, kami tak percaya Tuhan wujud. Oh, macam tu punya dia punya pusing. Kalau kami percaya Tuhan tak wujud, kami kena buktikan. Sebab every faith must be proven. Tapi kami bukan percaya Tuhan tak wujud. Kami tidak punya kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud. Oh, macam tu. Sebab tak ada bukti. Siapa kata tak ada bukti? Diri kamu tu pun bukti adanya Tuhan. Tidakkah kamu ni baru wujud? Tidakkah kamu satu masa dahulu tak wujud? Dan sekarang kamu wujud. Tidakkah wujud selepas tidak wujud menunjukkan kepada yang mewujudkan? Takkan satu benda yang tak wujud mewujudkan diri dia sendiri. Pastilah satu benda yang satu masa dulu tak wujud, kemudian baru wujud, diwujudkan oleh yang lain. Maka itu bukti wujudnya Tuhan. Kalau kamu nak setiap yang wujud itu dapat dilihat, maka angin pun kamu tidak boleh lihat. Kamu hanya boleh rasa. Gelombang-gelombang radio ada, kita tak nampak. Tapi kalau kita pasang radio, dapat detect gelombangnya. Ada bunyi. Nyanyiankah, beritakah, ya, nasyidkah. Jadi adalah satu perkara yang
malam. Semata-mata mereka tidak dapat melihat Tuhan, mereka menafikan. Sedangkan kalau dia melihat kepada dalail dan mengambil dalil dengan ciptaan, menunjukkan kepada yang Maha Pencipta. Orang yang makan makanan kadang dia boleh trace, oh tukang masak ni letak ni, letak ni, letak ni. Mahir tukang masak ni. Calon orang boleh masak sedap macam ni. Tengok bangunan, ini arkitek ni pandai ni. Calon-calon arkitek tak boleh buat design macam ni. Tapi dia melihat kepada diri dia tak perasan Allah Ta'ala wujud. Dia tidak perasan jantung dia yang berdegup tu dia tak kawan. Dia tak perasan penuaan yang berlaku pada diri dia, dia tak kendaki pun. Tapi tua kenapa? Siapa yang tuakan kamu? Siapa yang timpakan penyakit pada kamu? Siapa yang jadikan mata kamu sekarang dah kabur, dah tak terang lagi? Siapa yang jadikan rambut kamu dulu yang hitam jadi putih? Siapa yang jadikan kulit kamu dulu yang tegang dah jadi berkedut? Dulu makan apa pun sedap, ya. Sekarang nak makan benda keras, gigi dah goyang. Silap-silap terus gigi palsu. Lekat gigi pada dodol tu. Itu siapa yang jadikan tu? Siapa yang jadikan bila rambut, ya, kita potong tumbuh balik dia? Berapa banyak stok rambut tu? Kalau kita fikir dah banyak kali kita potong, patut dah tak ada balance dah. Tumbuh lagi. Bahan mana tu? Jadi kalau dia fikir, macam mana kalau luka boleh bercantum balik? Magic kan? Kalau kita fikir-fikir balik. Bahkan daripada air boleh jadi manusia tu macam mana? Ni air dalam botol ni tak boleh jadi apa? Kita tak buat apa. Kalau ada orang boleh keluarkan arnab seekor pun dia dah pelik. Ini selap mata hebatnya. Kan? Tapi daripada air mani yang lebih sedikit daripada air dalam botol, Allah jadikan jutaan-jutaan manusia. Sebab tu kena fikir. Kalau tak fikir, tak nampak. Bila fikir, dia melihat kepada makhluk. Dia kata ni kamu belajar ilmu makulat, ilmu apa ni, terpengaruh dengan falsafah Aristotle. Loh, ini kan belajar tentang makhluk. Belajar tentang makhluk tak ada masalah. Kamu nak ambil ilmu siapa? Ilmu saintis, ilmu doktor, ilmu orang kafir, ilmu orang Islam. Kan tentang makhluk. Dengan kita belajar tentang makhluk inilah, kita memahami tentang pencipta makhluk. Bukan kita boleh kenal Allah dengan kita lihat Allah. Jadi, nak tak nak kita kena lihat makhluk. Tapi bila kita lihat makhluk dengan akal, maka makhluk itulah menunjukkan kepada kesempurnaan yang Maha Pencipta. Liyahsula lahu ilmul yaqin, supaya terhasillah bagi orang itu ilmu yang yakin, bima huwa maghibun, yakin dengan apa yang tidak nampak di depan mata dia. Wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu. Setelah itu barulah dia yakin bahawa dia hidup atas dunia ini bukan sia-sia. Dia hidup atas dunia ini sebagai makhluk yang ada Tuhan, yang Tuhan itu telah menuntut dia dengan tuntutan-tuntutan, memerintah dan juga melarang dia. Fahadhihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Ini tujuan Imam Ghazali cerita, sebab dalam kitab ini Imam Ghazali akan terangkan 7 aqabah. 7 dakian yang perlu didaki untuk oleh seseorang yang nak jadi ahli ibadah. Inilah kata Imam Ghazali aqabah yang nombor 1. Apa dia? Wahya aqabatul ilmi wal ma'rifati. Iaitulah dakian ilmu dan makrifah. Jadi jangan setengah orang bila dia nak berubah, dia terus pergi pada beramal. Ilmu dia tak tuntut. Dia kira nak beramal semata-mata. Jadi masalahnya bila beramal semata-mata, nanti amalannya jadi tak betul. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Dalam matan Zubayd bin Raslan disebutkan, barang siapa yang tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima. Jadi mula dengan ilmu dulu. Bukan kata amal tu tak penting, amal tu penting, nanti Imam Ghazali akan terangkan. Tapi nak beramal macam mana? Sebab ilmu tu jadi imam pada amal. Amal tu akan ikut pada ilmu. Imamnya tak ada, macam mana ada makmum? Liyakuna minal amri ala basirah.
supaya apa-apa yang dibuat tu dia dengan mata hati penglihatan yang betul. Kalau tidak tu yang kadang jadi ekstremis lah, jadi teroris lah, jadi takfiri lah, mudah kafirkan orang Islam lah. Sebab dia tidak ala basirah, dia hanya ikut-ikut. Dia bukan atas jalan ilmu. Fayakhuza fi qat'iha min ghairi buddin min husnin nazari. Maka ketika itu dia akan meretasi dakian ilmu ini tak dapat tidak dengan eloknya pandangannya fid dalaili wa ufurit ta'ammuli. Dia melihat kepada dalil-dalil dan dia memerhatikan dengan sepenuhnya wa ta'allumi dan belajar. Ilmu ni bukan angan-angan. Law kana al-ilmu yudraku bil muna lamma baqiya fil ardi jahilun. Kalaulah ilmu itu boleh dapat dengan angan-angan je. Bestnya kalau aku jadi alim. Ya, tapi mengaji tak mau. Menadah kitab tak mau. Ya. Hanya kan syok kalau bayangkan dia orang alim, aku tengok dia ni cakap macam ni, orang tanya boleh jawab macam ni, petik nama ulama ni, sebut nama kitab ni. Masya-Allah. Bestnya je buatlah usaha. Ada je orang jadi alim mula belajar masa dah dewasa. Ya. Tapi yang idealnya belajar-belajar ni daripada kanak-kanak lah. Tapi tak mustahil. Orang dah dewasa pun boleh jadi alim. Tapi jangan jalan apa? Ta'allum, belajar. Wasu'ali min ulama'il akhirah, dan bertanya kepada ulama akhirat. Kerana ulama ini ada ulama yang nakkan kebahagiaan akhirat, ada juga ulama yang nak kebahagiaan dunia saja, dia jual akhirat dia. Nak tanya yang mana? Tanya ulama akhirat. Kalau kita tanya ulama dunia, kita bimbang nanti rosak juga agama kita. Nak tanya ulama yang betul-betul ikhlas nak dapat ridha Allah. Kadang-kadang ulama macam ni yang kita tak mau. Asyik tegur, asyik marah, ya. Buat ni tak kena, buat tu tak kena. Pasal dia bukan peduli kita punya ridha, dia nak ridha Allah. Tapi yang nak ridha kita kadang tak apalah. Padahal yang kita buat tu salah. Dia tak tegur. Adillah it-tariq, yang menjadi petunjuk kepada jalan, surujil ummah, yang menjadi lampu kepada umat, wa qadatil a'immah, yang menjadi pemimpin kepada imam-imam, wal istifadati minhum, dan ambillah faedah daripada ulama. Kita kadang hanya sembang je. Bila ada ulama meninggal, hilang satu permata, kita kata. Masa dia hidup kamu ngaji tak dengan dia? Dia hanya jadi permata bagi orang yang mengambil faedah. Kalau kamu tak ada ambil faedah daripada dia, tak adalah kamu kehilangan sebenarnya. Wastihda'i du'a'i salihi minhum, dan mintalah daripada orang-orang ulama ni doa yang baik daripada mereka. Jadi kena hati-hati ya, zaman moden ni. Kadang-kadang bila ada tokoh-tokoh ulama yang terkenal dan kita tiba-tiba ada peluang berjumpa dengan mereka, kadang-kadang yang kita utamakan tu nak berselfie, nak ambil gambar je. Padahal yang itu bukan keutamaan. Kalau ada gambar, alhamdulillah, kenangan. Kalau tak ada gambar, yang penting apa? Bila jumpa dengan alim ulama, pertama kita minta nasihat, kedua kita minta doa. Ini dua benda yang kita patut buat bila Allah takdirkan kita berjumpa dengan ulama. Minta nasihat, tuan guru, boleh tak bagi saya satu dua pesanan, nasihat ataupun tip untuk saya istiqamah. Ada mohon tuan guru doakanlah kebaikan buat diri saya dan juga keluarga saya. Misalnya begitu. Kalau ni kadang tak, selfie boleh selfie. Bukanlah salah, kan? Tapi yang tu biarlah nombor kemudian. Settlekanlah yang penting dahulu. Li taufiqi wal i'anati, untuk mendapat taufik dan juga bantuan daripada Allah Ta'ala, ila ayyaqta'aha bi taufiqillahi subhanahu, sehinggalah dia berjaya menetrasi dakian ini dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Fayahsula lahu ilmul yakin bil ghaib, maka terhasillah baginya ilmu yang yakin dengan yang ghaib. Wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarikalah. Apa dia tu? Keyakinan bahawa dia ada Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wallazi khalaqah, dialah Tuhan yang menciptakan.
yang menciptakannya. Wa an'ama 'alaihi bi kulli hadhihi ni'am, dan dialah yang memberi segala nikmat dengan sebab berbagai macam nikmat. Wa annahu kallafahu syukrahu, dan dialah Tuhan yang meletakkan tanggungjawab supaya kita bersyukur. Wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi, dan memerintah supaya dia berkhidmat dan taat. Bi zahirihi wa batinihi, dan ketaatan itu bukan hanya zahir, bahkan juga ketaatan yang batin. Keikhlasannya, tawakalnya, tawaduknya, zuhudnya, ini semua kerja batin. Wa hazzarahu al-kufra wa durubal ma'asi, dan Tuhan yang mencegah dia daripada kufur, sama ada kufur keluar dari Islam, na'udzubillah, ataupun kufur nikmat, dan juga bermacam jenis maksiat. Wa hakama lahu bisawabil khalidin ata'ahu, dan Allah telah menetapkan baginya itu pahala yang berkekalan kalau dia taat. Wa bil iqabil khalidin asahu wa tawalla anhu, dan menjanjikan kepadanya itu hukuman yang berkekalan juga kalau dia itu engkar dan berpaling daripada Allah. Fa inda dzalika tab'athuhu hadhihi al-ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi ala tashmiri lil khidmati. Pada ketika itu, makrifah dan yakin inilah yang akan mendorong dia untuk dia itu tergas berkhidmat. Kita, kalau kita yakin kita ada flight awal pagi, kan kita dah bersiap, kita set jam dan sebagainya. Tapi kita kurang yakin bahawa kita ada appointment yang penting dengan Allah Ta'ala pada waktu pagi, maka kita lambat. Dan maka dia akan berkhidmat dan beribadah lihadza sayyidil mun'im, pada Tuhan dia yang sebenar yang memberi nikmat. Alladzi talabahu fawajadahu wa arafahu ba'da ma jahilahu. Tuhan yang dia menuntut akan dia, lalu dia berjumpa dan kenal setelah dia itu jahil tentang Tuhan. Lakinnahu la yadri kaifa ya'buduhu, tapi dia masih tak tahu. Maknanya Imam Ghazali nak isyarat apa tu? Selesai ilmu tauhid, lepas tu nak beribadah macam mana. Wa madza yalzamuhu fi khidmatihi bi zahirihi wa batinihi. Apakah yang lazim untuk dia tahu supaya dia dapat berkhidmat secara zahir dan batin. Itu nanti insya-Allah kita akan sambung lagi jenis-jenis ilmu yang lain. Dan nanti akan pergi pada akabah yang seterusnya. Akabah yang kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhillil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.